Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf Syafiq bin Aziz. Nombor matrik 2212635. Dalam video ini, saya akan membentangkan kajian kes saya berdasarkan poster yang telah saya buat, iaitu tajuknya adalah aplikasi teori psikoanalisis terhadap isu tekanan emosi, satu analisis kes. Okey, kita terus kepada pengenalan kajian kes ini. Dewasa ini kita nampak begitu banyak kes kesihatan mental yang sedang digembar-gemburkan dalam media sosial, dalam kaca televisyen, dalam akhbar pun sama. Sangat banyak. Dan dia menjadi lebih buruk lagi apabila berlakunya wabak COVID-19 dan berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan bukan sahaja orang kebanyakan yang mempunyai masalah tekanan emosi ataupun masalah kesihatan mental ni, bahkan kepada pelajar-pelajar juga. Kerana apa? Sebelum PKP berlaku, mereka belajar secara bersemuka, dan apabila berlakunya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, mereka belajar secara dalam talian dan dia merubah menjadi norma baru dalam masyarakat, dalam jiwa pelajar itu, dan banyak tekanan yang diterima oleh pelajar-pelajar itu. Dan kita tengok kajian daripada Pusat Mobility Kebangsaan, Morbidity Kebangsaan, statistik menunjukkan 30.3% remaja seawal 13 tahun disahkan mempunyai kecenderungan atau merancang untuk membunuh diri. Pecahannya adalah 11.2% remaja dalam kelompok itu mempunyai niat untuk membunuh diri, 9% merancang untuk bunuh diri, dan 10% melakukan percubaan untuk bunuh diri. Kalau kita tengok statistik dia sangat banyak. Jadi, pengkaji telah menggunakan teori psikoanalisis yang telah dipelopori oleh Simon Freud untuk mencari punca ataupun masalah ini berlaku dan memikirkan intervensi yang boleh dilakukan untuk membendung isu masalah tekanan perasaan atau masalah kesihatan mental tersebut. Okey, kita pergi kepada pernyataan masalah. Tekanan atau tekanan emosi ini boleh dialami oleh semua orang, semua individu tanpa mengira peringkat umur. Orang bekerjaya, pelajar universiti ataupun pelajar sekolah. Tidak ada mengira individu. Dan tekanan ini pula terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu pertama adalah tahap rendah, kedua adalah tahap sederhana, dan ketiga adalah tekanan tahap tinggi. Tekanan pada peringkat rendah dan sederhana kadang-kadang dia boleh membantu seseorang individu itu untuk lagi motivasi untuk kita berjaya. Tapi apabila tekanan itu berada pada tahap tinggi, akan berlakulah masalah yang tidak kita ingini, iaitu bunuh diri dan sebagainya. Okey, dalam kajian ini, objektif kajian adalah untuk mengenal pasti isu yang menyebabkan masalah tekanan emosi dalam kalangan pelajar dan mengenal pasti keperluan pendekatan teori psikoanalisis dalam menangani masalah tekanan emosi. Soalan kajian pula, pertama, apakah isu yang menyebabkan masalah tekanan emosi dalam kalangan pelajar, dan apakah keperluan pendekatan teori psikoanalisis dalam menangani masalah tekanan emosi. Okey, kita pergi pada metodologi kajian. Bagi penyelidikan ini, pengkaji telah pilih kaedah kualitatif, iaitu temu bual dan pemerhatian. Kaedah temu bual yang digunakan sesuai dengan teori psikoanalisis, yang di mana menggunakan teknik perkaitan bebas melalui proses alam sedar klien untuk membantu klien ini meluahkan apa saja yang terlintas dalam fikirannya tanpa menyusun logik akal mereka. Maknanya apa yang tergandung pada pemikiran otaknya ataupun emosinya diluahkan. Dan kaedah yang kedua kualitatifnya adalah kaedah pemerhatian. Kita pergi kepada dapatan kajian. Kaji telah menggunakan teori psikoanalisis untuk melaksanakan kajian ini,
Dan teori psikoanalisis ini sangat sinonim dengan masalah jiwa ataupun emosi ini. Dan keadaan jiwa manusia ini terbahagi kepada 3, iaitu keadaan sedar, separa sedar dan keadaan bawah sedar. Semasa temu bual, pengkaji telah meneroka sejarah hidup klien, termasuklah zaman kanak-kanak, pengalaman zaman kanak-kanak, sejarah keluarga, pencapaian dan hubungan dengan orang sekeliling. Pengkaji merekodkan maklumat berdasarkan naratif klien dan antara kaedah yang digunakan oleh pengkaji juga adalah perkaitan bebas, di mana klien bebas bercakap tentang masalah dia tanpa menapis logik pun. Apa yang dia nak cakap dan tanpa menyembunyikan masalah yang sebenar, dan pengkaji dapat tahu masalah yang dihadapinya dan dapat untuk membuat intervensi. Setelah pengkaji mengenal pasti masalah yang dihadapi dan mendengar keluhan klien tersebut, pengkaji mengetahui bahawa klien ini mempunyai banyak mekanisme bela diri pendaman, iaitu klien ini sangat sedih dengan layanan diberikan oleh ibu bapanya dan dia mempunyai konflik dengan rakan sekelas di mana dia bergaduh dengan rakannya. Klien ni bertindak untuk memendam perasaan dan seterusnya membawa kepada perasaan sedih tersebut ke alam bawah sedar dan agar dia tidak merasa sedih dan kecewa. Okey, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, tekanan emosi ataupun stres ataupun masalah kesihatan mental ni merupakan satu pengalaman atau kejadian yang sering dialami oleh seseorang individu tersebut. Tekanan emosi ni boleh mendatangkan gangguan ke atas pemikiran, perasaan dan aktiviti harian kita. Kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan masalah tekanan emosi dalam kalangan pelajar dan mengenal pasti keperluan pendekatan teori psikoanalisis dalam menangani masalah tekanan emosi. Dan pengkaji sangat berharap dalam sesebuah sekolah itu mempunyai kaunselor yang khusus ataupun yang berwibawa dan menggunakan teknik-teknik yang betul untuk melakukan intervensi kepada murid berdasarkan masalah-masalah yang dihadapinya, bukan dengan sembrono sahaja. Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.